Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya 2220565 Muhammad Najmi Haikal bin Syuaib di dalam TV Suara Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada sekalian umat manusia. Al-Quran juga merupakan sumber dari ajaran Islam yang boleh dijadikan sebagai pedoman hidup. Ianya juga mengandungi petunjuk agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sendiri terdiri daripada 30 juzuk, 114 surah, 604 muka surat dan ulama' juga berbeza pendapat dalam bilangan ayatnya. Ada yang dinyatakan Al-Quran mempunyai sebanyak 6,666 ayat dan ada juga yang dinyatakan bahawa di dalam Al-Quran mempunyai sebanyak 6,236 ayat. Seterusnya, Al-Quran juga diturunkan di dua lokasi geografi, Mekah atau sekitarnya dan Madinah atau sekitarnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau sekitarnya disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau sekitarnya disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Sebaliknya, ayat Madaniyah pula merupakan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selepas baginda berhijrah ke Madinah. Seterusnya, kita akan bersama rakan setugas kita yang sedang berada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia bagi menemubual beberapa orang pelajar untuk menanyakan beberapa soalan mengenai apakah pengetahuan mereka berkaitan ayat Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah. Silakan Kai. Kai? Silakan. Terima kasih Najmi dari Seri Pentas. Kembali bersama saya Muhammad Khairul Afam bin Ridwan memegang kad matrik bernombor 2220-551 dalam channel TV Suara Quran. InsyaAllah hari ini kita akan menemubual beberapa orang pelajar dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia berkenaan pengetahuan mereka tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah secara ringkas, insyaAllah. Jadi bersama saya Encik Ali Imran dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Apa khabar Encik Ali? Alhamdulillah. Okey, saya ada pertanyaan sikit ataupun soalan mengenai kefahaman Encik Ali Imran secara ringkas mengenai apa maksud ayat Al-Quran Madaniyah dan Makkiyah. Baiklah, daripada kefahaman saya lah, ayat Makkiyah ni adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah di Mekah dan ayat Madaniyah ini diturunkan selepas hijrah di Madinah. Okey. Terima kasih Encik Ali. Terima kasih. Jadi bersama saya seorang lagi pelajar daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, iaitu Encik Amir Firdaus. Apa khabar Encik Amir? Alhamdulillah, sihat. Okey, saya ada dua soalan yang ingin bertanya kepada Encik Amir. Soalan pertama, Encik tahu apa maksud ayat Makkiyah dan Madaniyah? Okey, bagi pengetahuan saya, ayat Makkiyah ni iaitu ayat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, bagi ayat Madaniyah pula iaitu ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Soalan kedua saya iaitu tentang surah Al-Baqarah. Cik tahu tak surah Al-Baqarah tu diturunkan di mana? Okey, saya tahu sedikit saja. Surah Al-Baqarah ni diturunkan di Madinah, tetapi ada sebahagian diturunkan di Mekah, iaitu beberapa ayat ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah diturunkan di Mekah. Terima kasih Cik atas kongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Khairul Afan dalam TV Suara Quran. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat. Surah ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijrah. Walaupun begitu, terdapat beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah ini
diturunkan di Mekah, iaitu di Mina, ketika peristiwa Haji Wida, iaitu Haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Untuk mengetahui ayat dalam surah Al-Baqarah tersebut, ayat Makkiyah atau Madaniyah, ialah dengan mengkaji atau meneliti di manakah tempat dan waktu ayat tersebut diturunkan, atau dengan cara mengetahui asbabun nuzul ayat tersebut. Ini disebabkan ayat-ayat di dalam Al-Quran tidak turun seluruhnya secara langsung. Dengan cara mengkaji atau meneliti di manakah tempat dan waktu ayat Al-Quran itu diturunkan, maka kita boleh mengetahui ayat dari surah Al-Baqarah tersebut diturunkan sama ada di Mekah atau Madinah. Disebabkan ayat tersebut turun ketika Nabi di Mekah dalam peristiwa Haji Wida, maka dapat disimpulkan bahawa ayat tersebut ialah ayat-ayat terakhir yang diturunkan dari Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Dalam menentukan ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan, ulama berbeza pendapat, yang mana setiap pandangan didasari dengan riwayat-riwayat daripada para sahabat. Namun tiada satu pun yang bertaraf marfu', dalam arti kata lain, tiada riwayat yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Pendapat pertama mengatakan pada ayat 278 surah Al-Baqarah, iaitu ayat mengenai riba. Dalam firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Pendapat kedua pula ialah pada ayat 281 surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasnya sedikit pun. Pendapat yang ketiga pula ialah pada ayat 282 surah Al-Baqarah, iaitu ayat mengenai hutang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibu bil adl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarnya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Akhir sekali, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan kalam Allah dan mukjizat yang teragung yang boleh dijadikan petunjuk kepada sekalian manusia. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.